Assalamualaikum semua, apa khabar? Jumpa lagi. Selamat berhujung minggu. Kali ni kita jumpa di hari Sabtu pula. Video yang baru lepas hari Khamis hari tu, video yang agak berat lah, boleh katakan sedih, ada rasa geram. Untuk hujung minggu ni aku nak bagi info pula. Video kali ni aku nak cerita lagi sekali pasal kebetulan. Kebetulan lagi. Kita anggaplah video yang lepas tu macam part 1. Yang ni part 2. Kebetulan part 2. Tapi dia bukanlah sambungan. Dia hanyalah satu info lain tentang kebetulan apa lagi yang ada kat dunia ni. Kalau belum tengok kebetulan yang pertama tu, silakan. Kepada yang baru terjumpa channel ni, selamat datang. Ini adalah channel Harith Sam Simon, #Hari Semalam. Channel yang akan menceritakan kisah-kisah yang pernah berlaku di seluruh dunia. Ada kisah misteri, ada kisah jenayah, ada pembunuhan, macam-macam lah. Dah terjumpa tu, alang-alang tekanlah butang subscribe. Dengan notification dekat bawah tu, like juga, share juga dekat kawan-kawan korang. Okey, jom kita masuk ke kebetulan part 2. Cerita yang pertama adalah kisah sepasang bayi kembar yang terpisah sejak dilahirkan. Dua-dua orang bayi kembar ni diangkat oleh keluarga yang berlainan. Diambil oleh keluarga yang berlainan. So, diorang jadikan anak angkat. Namun, setelah 40 tahun, diorang berjumpa. Dah 40 tahun, babe. Bila diorang berjumpa, terbongkarlah segala rahsia. Diorang ceritakan apa yang diorang alami sepanjang 40 tahun diorang tak bertemu tu. Yang bestnya, dua-dua orang ni diberi nama oleh keluarga angkat masing-masing dengan nama James. Seorang James Lewis, seorang James Springer. Dua-dua orang ni, kembar ni, mahir dalam bidang pertukangan. Kira macam tukang kayu lah. Dan juga berkebolehan dalam lukisan mekanikal. Lagi best, dua-dua isteri James ni nama Linda. Dua-dua orang ni ada anak lelaki seorang. Seorang nama James Allen, seorang lagi nama James Allen. Lebih kurang sama, cuma double L. Satu single L, satu double L. Masa diorang kecil, diorang ada bela anjing. Anjing kesayangan diorang lah ni. Dua-dua tu bagi nama anjing dia Toy. Perkahwinan diorang dengan Linda tu, maksudnya bukan dua orang kahwin dengan seorang perempuan. Maknanya kan dua-dua nama Linda kan. Tak lama, jodoh tak lama. Diorang bercerai dan kahwin semula dengan seorang perempuan. Masing-masing ni James, dua-dua James ni kahwin dengan perempuan masing-masing yang bernama Betty. Dua-dua Betty. Dalam tahun 1920-an, Anne Parrish, seorang penulis novel asal Amerika, sedang membelik-belik buku dekat salah sebuah kedai buku terpakai di Perancis. Tengah dia belik-belik, dia nak cari buku kan, tiba-tiba dia terjumpa satu buku yang berjudul Jack Frost and Other Stories. Buku ni, buku yang dia suka masa dia kecil-kecil dulu. Anne pun ambil buku tu. Lepas tu dia panggil laki dia. B, sini jap B. Dia beritahulah suami dia, buku tu adalah buku kegemaran dia masa kecil. Dia selalu baca buku tu lah. Dan mengingatkan dia pada zaman kanak-kanak dia. Lakinya si Anne ni pun ambil lah. Oh ya ke? Wah, dia ambil buku tu, belik-belik. Tengah belik-belik, alangkah terkejutnya diorang apabila dia buka je helaian pertama, tertulis dekat situ Anne Parrish, 209 North Weber Street, Colorado Springs. Rupanya itulah buku yang Anne Parrish tu ada masa dia kecil-kecil dulu. Wow, jumpa balik buku dia masa kecil-kecil weh. Lebih kurang tahun 1953, seorang pembaca berita TV, Eve Kupcinet, berada di London untuk membuat liputan Majlis Pertabalan Queen Elizabeth II. Masa dia dekat hotel dekat London tu, dia masuk-masuk je bilik, tiba-tiba dia terjumpa dengan barang peribadi milik kawan baik dia. Kawan baik dia ni adalah Harry Henin, seorang pemain bola keranjang basketball dari pasukan Harlem Globetrotters. Terkejutlah dia macam mana barang-barang kawan aku ada kat sini. 2 hari lepas tu, Kupcinet ni belum sempat nak beritahu si Harry ni pasal barang-barang Harry yang Kupcinet ni jumpa. Kupcinet dapat surat daripada Harry Henin yang bagi tahu Harry tu
jumpa tali leher yang ada tulis nama Kupchinet. Masa dia menginap dekat hotel di Paris. Kira kat sini, kawan dia dekat London jumpa barang kawan dia yang dekat Perancis. Yang dekat Perancis pun jumpa barang kawan dia yang ada dekat London. Wow, cukup soulmate. Cukup kawan baik. Itulah nama dia, BFF Goals. 5 Disember 1664, sebuah kapal karam di Selat Menai. 81 penumpang maut dan hanya seorang saja yang selamat. Nama penumpang yang selamat tu adalah Hugh Williams. 121 tahun lepas tu, 5 Disember 1785, sebuah lagi kapal karam dekat Selat Menai. Kali ni 60 penumpang yang maut. Tapi ada seorang aja yang selamat. Dan nama orang yang selamat tu adalah Hugh Williams. 75 tahun lepas tu pula, 5 Disember 1860, lagi sekali kapal karam dekat Selat Menai dan mengorbankan 25 nyawa. Hanya seorang saja yang selamat. Agak-agak siapa yang selamat? Nama dia siapa? Hugh Williams. Bukanlah orang yang sama, cumanya kebetulan nama dia sama je semua. Lagi cerita pasal kapal, tapi ni lagi menarik. Tahun 1906, 3 orang wanita yang sedang berlayar di atas kapal Grosse Kufus, aku tak tahu nak sebut dia macam mana, tak tahan nak melahirkan anak. Tiga-tiga ni dah nak lahirkan anak lah, dah sampai masa sangat dah ni. Tiga-tiga orang ni berada di kelas yang lain-lain. Kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Okay, first class, second class, third class. Yang bestnya, perempuan A yang dekat kelas pertama lahirkan anak seorang. Yang kelas kedua lahirkan anak kembar 2. Yang kelas ketiga lahirkan anak kembar 3. Nasib baiklah kelas tu ada 3 je. Kalau sampai 7 ke 8 ke. Pada tahun 1918, seorang pegawai tentera British, Major Summerford, dipanah petir masa dia tengah menunggang kuda. Dia terjatuh dari kuda dan mengalami lumpuh dari pinggang ke bawah. Selepas dia bersara dan berpindah ke Vancouver, lebih kurang tahun 1924, tengah-tengah dia memancing, pokok yang dia duduk bawah untuk berlindung tu daripada panas matahari, tiba-tiba dipanah petir, disambar geledek loh, mengakibatkan Summerford lumpuh sebelah kanan badan. 2 tahun lepas tu Summerford pun pulih dan boleh berjalan semula. Tahun 1930, tengah dia jalan-jalan dekat ada satu taman ni, sekali lagi dia dipanah petir. Kali ni Summerford lumpuh lagi. Dan lumpuh dia tu membawa sampai ke akhir hayat dia. Dia meninggal dunia 2 tahun lepas tu, 1932. 4 tahun lepas dia meninggal, kubur Summerford rosak teruk akibat dipanah petir. Sampai ke mati ni petir cari dia. Dalam tahun 1979, majalah Jerman Das Besteran ataupun The Best menganjurkan sebuah pertandingan kepada pembaca-pembaca dia. Pertandingan tu adalah kena tulis cerita yang diorang pernah alami sendiri. Walter Kellner dari Munich adalah pemenangnya. Walter ni tulis cerita pasal dia pernah menerbangkan pesawat Cessna 421 dari Sardinia ke Sicily. Malangnya pesawat dia mengalami kerosakan enjin dan terpaksa melakukan pendaratan kecemasan atas air. Kat tengah-tengah laut, babe. Tengah-tengah laut tu, dia hanya ada pelampung aja. Dan beberapa hari kemudian, dia diselamatkan. Datang pembaca daripada Austria yang juga bernama Walter Kellner. Bila dia baca kisah pemenang Das Besteran tu, dia terus kontak pengarang Das Besteran tu dan mendakwa pemenang pertandingan tu tiru cerita dia. Sebab dia pernah alami perkara yang sama. Pesawat yang digunakan sama, kerosakan enjin pun sama, tempat dia mendarat tu pun sama, perjalanan dia pun sama. Semualah sama sebiji. Bila dia dua orang ni berjumpa, rupanya memang dua-dua Walter Kellner ni mengalami peristiwa yang sama pada hari yang berbeza. Adalah seorang pelajar Universiti Harvard ni, masa dalam perjalanan
nak pergi melawat keluarga dia, dia tergelincir dekat landasan kereta api. Hampir-hampir dilanggar kereta api, dia diselamatkan oleh seorang pelakon yang kebetulan ada dekat situ. Pelajar Harvard ni bernama Robert Lincoln, anak kepada Abraham Lincoln, Presiden Amerika. Manakala pelakon yang selamatkan dia adalah Edwin Booth, adik kepada John Wilkes Booth. Siapa pula John Wilkes Booth ni? Dialah lelaki yang membunuh Abraham Lincoln. Kejadian anak Abraham Lincoln ni, si Robert ni diselamatkan adalah seminggu sebelum Abraham Lincoln dibunuh oleh John Wilkes Booth tu lah tadi. Dalam tahun lebih kurang 1965, seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun bernama Roger Lauzier hampir lemas masa dia tengah seronok berenang-renang dekat satu kawasan pantai di Salem. Dia sangat-sangat bernasib baik sebab masa tu dia diselamatkan oleh seorang wanita bernama Alice Blaze. 9 tahun lepas tu, masa budak ni, si Roger tadi ni, berusia 13 tahun, sekali lagi dia pergi ke pantai tu, pantai Salem tu. Masa dia tengah ada atas rakit, dia ternampak seorang lelaki yang terkapai-kapai hampir lemas. Dia pun dayung laju pergi dekat situ, selamatkan lelaki tu. Terus dia tarik naik atas rakit. Yang rupa-rupanya lelaki yang diselamatkan tu adalah suami kepada Alice Blaze. Kita buat benda baik, kita dapatlah benda baik. Dan yang terakhir adalah kisah dua orang perempuan yang nama dia sama. Halah, dari tadi kot banyak je yang nama sama. Tapi yang nama sama ni lain macam sikit. Kedua-dua perempuan ni bernama Patricia and Campbell. Bapak dua-dua orang ni bernama Robert Campbell. Dua-dua sama. Tarikh lahir 13 Mac 1941. Dua-dua sama. Dua-dua kahwin pada tahun yang sama, 1959. Cuma berselang 11 hari saja tarikh dia. Tahun yang sama tapi hari dia tu 11 hari je beza. Dua-dua orang ni kahwin dengan askar, tentera. Dua-dua ada dua orang anak yang dua-dua anak dia tu sama umur. Dua-dua belajar bidang kosmetik. Dua-dua minat lukisan minyak. Dan dua-dua bekerja sebagai accountant. Pening lah. Begitulah tadi kisah kebetulan part 2. Antara kebetulan-kebetulan yang aku dah cerita tadi tu, mana yang bagi korang puff, macam wow, ada benda ni? Cuba komen kat bawah. Terima kasih kepada korang yang dah tengok daripada mula sampai habis. Terima kasih untuk korang yang mengisi hujung minggu, malam minggu korang ni dengan tengok video aku ni. Aku sangat-sangat hargai. Dan aku doakan supaya orang yang dah subscribe, yang dah like, dapat menjalani 2022 dengan lebih baik. Segalanya baik, makan minum lancar, rezeki lancar. Untuk yang baru jumpa, alangkah baiknya kalau korang tekan butang subscribe, notification, like dan share video ni ke semua kawan-kawan korang yang ada. Follow juga media sosial aku, Harith Sam Simon aja, dekat mana-mana sosial media platform. Semoga kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.